Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembuka bicara. Hari ini saya Nur Izzati Syahira binti Zamlam akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap negara, di mana ia merupakan pentaksiran berterusan dalam kursus GPPP 1092. Pendidikan merupakan elemen penting dalam pembangunan kehidupan manusia pada hari ini. Sebagai seorang bakal guru, kita perlulah berfikiran secara kreatif dan juga inovatif bagi menghasilkan bahan bantu mengajar yang dapat membantu dalam segi pembelajaran bagi memastikan sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku secara berkesan dan murid dapat memahami apa yang dipelajari. Berikut merupakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan menggunakan bahan bantu mengajar. Jadi, aktiviti yang pertama ialah aktiviti yang menggunakan bahan bantu mengajar bagi mengetahui maksud-maksud simpulan bahasa, dan murid perlu menggunakan murid perlu membuat ayat menggunakan simpulan bahasa yang didapat. Mereka perlu memusingkan bahan bantu mengajar ini dan membuat ayat berdasarkan simpulan bahasa yang didapati. Jadi di sini saya tunjukkan demonstrasi bagaimana permainan ini dimainkan. Okey, dipersilakan Ashira untuk memutarkan bahan bantu mengajar. Jadi apa perkataan yang awak dapat? Berkaki ayam. Okey, berkaki ayam. Jadi untuk pastikan Ashira mengetahui maksud di sebalik berkaki ayam ni, Ashira perlu membuat ayat menggunakan perkataan berkaki ayam. Okey, jadi contoh bagi perkataan yang menggunakan ayat berkaki ayam ni. Berkaki ayam ni dia macam tak pakai sifat kan? Ya. Jadi saya rasa saya nak buat ayat adik bermain bola dengan berkaki ayam. Okey, adik bermain bola dengan berkaki ayam. Okey, tepat sekali. Yes. Melalui aktiviti tadi, kita dapat lihat murid bukan sahaja dapat mengetahui perkataan-perkataan simpulan bahasa, malah mereka juga dapat mengetahui contoh ayat yang menggunakan simpulan bahasa dan makna simpulan bahasa itu sendiri. Jadi, aktiviti kedua yang akan dilaksanakan sebagai bahan bantu mengajar ialah aktiviti tarik dan juga baca. Di mana murid-murid perlu menarik perkataan yang terdapat di sini dan membaca berdasarkan apa yang dilihat. Aktiviti ini juga memfokuskan gambar-gambar bagi membantu murid memahami apa yang dibaca. Contohnya terdapat beberapa gambar di sini. Okey, bagi demonstrasi dipersilakan Ashira untuk menarik perkataan ini dan menunjukkan gambar berdasarkan apa yang dibaca. Bumi. Mana gambar? Okey, ni gambar bumi. Terusnya? Buta. Yang ni. Okey, bagus. Lagi? Buku. Okey, ni buku. Seterusnya? Buli. Mana? Okey, buli. Budu. Yang mana satu? Yang ni. Okey. Jadi berdasarkan aktiviti tadi, ia dapat membantu murid-murid untuk membaca dengan sebutan yang jelas dan juga lancar, dan terdapat juga gambar-gambar yang membantu murid-murid memahami apa yang dibaca. Jadi saya akan membuat seorang pelajar IPG yang merupakan bakal guru untuk bertanyakan konsep tentang guru berjiwa pendidik. Okey, jadi pandangan Zahira, apa yang awak faham tentang konsep guru berjiwa pendidik? Okey, pada pandangan saya, guru berjiwa pendidik ini merupakan seseorang guru yang bukan hanya setakat menyampaikan informasi mereka kepada murid-murid, tetapi juga berupaya untuk membimbing dan memotivasi murid-murid mereka, tidak kira dari segi sikap, moral dan sebagainya. Jadi soalan seterusnya ialah, apa pandangan anda
tentang konsep, aspirasi dan hala tuju pendidikan. Aspirasi dan hala tuju pendidikan ni dia melibatkan pendidikan kepada murid, guru dan juga secara keseluruhan. Juga melibatkan proses dalam pembelajaran untuk mencapai hasil yang diinginkan. Antara isi kandungan yang terdapat dalam taksirah berterusan ini ialah pengenalan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia SKPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia, penutup dan juga rujukan. Pendidikan memainkan peranan penting dalam pembangunan negara kita bagi membentuk generasi muda yang merupakan aset utama dalam mencapai matlamat pembangunan negara yang mampan. Sebagai sebuah negara yang berbilang etnik dan juga budaya, Malaysia berusaha untuk menyediakan sistem pendidikan yang bermutu dan juga berkualiti bagi memastikan peluang pendidikan yang saksama untuk semua lapisan masyarakat. Akhir sekali, aspek kualiti guru, keupayaan pengurusan pendidikan serta penyediaan kemudahan pembelajaran yang kondusif juga memainkan peranan penting dalam menyumbang ke arah pendidikan negara. Bagi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM, konsep bagi SKPM ialah terdapatnya satu rangka kerja yang dicipta yang dikenali juga sebagai garis panduan bagi mengukur dan menilai kualiti pendidikan di negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana rangka kerja tersebut melibatkan penggunaan data dan maklumat daripada orang ramai untuk membuat keputusan yang strategik dalam memastikan sistem pendidikan negara terus berkembang maju, dan ianya juga merangkumi semua peringkat pendidikan termasuklah prasekolah, sekolah rendah, sekolah menengah dan juga institusi pengajian tinggi. Kesan SKPM ditubuhkan ialah ianya dapat meningkatkan mutu pendidikan negara dengan adanya kajian khas mengenai sistem pendidikan di negara kita. Hal ini juga bagi meningkatkan keberkesanan dan kecekapan sistem pendidikan di Malaysia. Jadi, SKPM juga melalui fasa penambahbaikan dengan adanya Standard Kualiti Pendidikan Malaysia pada 2010 dan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 iaitu SKPMG 2. Seterusnya, mari kita lihat apa itu SKPM 2010. SKPM 2010 adalah salah satu landasan kerja yang digunakan bagi menunjukkan kualiti pendidikan negara, di mana data yang dikumpulkan melalui SKPM digunakan untuk menyediakan gambaran holistik tentang prestasi dan keberkesanan setiap institusi pendidikan. Kelebihan SKPM 2010 ini diwujudkan adalah ianya merangkumi semua aspek yang kritikal berkaitan proses pendidikan dan juga pengurusan sekolah sebagai organisasi pembelajaran. Ia juga mengambil kira perubahan terkini dalam bidang pendidikan dan perkembangan semasa negara. Akhir sekali, ia juga menjadikan SKPM 2010 lebih mesra pengguna, praktikal dan juga mudah diurus sebagai salah satu sistem yang membantu dalam sistem pendidikan negara. Jadi, standard SKPM 2010 yang ditetapkan merangkumi 5 perkara iaitu pengurusan organisasi, kepimpinan dan hala tuju, pengurusan kurikulum, co-curriculum dan sukan hal ehwal murid. Seterusnya, pembelajaran dan pengajaran dan akhir sekali kemenjadian murid yang merupakan salah satu standard dalam SKPM 2010. Seterusnya, bagi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 iaitu SKPMG 2. Tujuan penubuhan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ini adalah untuk pengubalan semula SKPM 2010 dengan beberapa penambahbaikan hasil daripada maklum balas pelbagai pihak. Ia juga merupakan panduan kepada pentadbir sekolah untuk meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Ia juga melibatkan peranan guru sebagai pemudahcaraan dalam segi pembelajaran. Contohnya, kita dapat lihat 5 standard SKPMG 2 yang ditetapkan, iaitu yang pertama, standard pertama ialah kepimpinan,
Yang kedua, pengurusan organisasi. Dan standard ketiga dipecahkan kepada 3 perkara, iaitu pengurusan co-curriculum, pengurusan co-curriculum dan juga pengurusan ahli ehwal murid. Bagi standard keempat, ia merupakan pembelajaran dan pemudahcaraan. Jadi, melalui SKPMG2, ia menegaskan peranan guru sebagai pemudahcaraan, di mana guru memainkan 6 perkara, iaitu sebagai pendorong, penilai, pembelajar aktif, perancang, pembimbing dan pengawal. Guru memainkan peranan sebagai pendorong ini di mana guru perlulah menanyakan soalan kepada murid dan memberikan pujian kepada murid agar murid-murid berasa semangat untuk belajar. Seterusnya, guru perlu menjadi penilai di mana guru perlu membuat refleksi ataupun rumusan melalui aktiviti yang dilakukan. Hal ini bagi mengenal pasti pelajar yang bermasalah dalam segi membaca dan juga menulis. Selain itu, pembelajar aktif. Pembelajar aktif di mana ia memberi peluang kepada murid untuk memberi respon dan melatih diri mereka untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, guru juga sebagai perancang di mana guru melakukan rancangan pembelajaran harian bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Selain itu, guru juga sebagai pembimbing di mana guru mengawasi keadaan murid-murid di kelas, dan akhir sekali guru sebagai pengawal di mana guru perlulah menetapkan masa dan aktiviti yang digunakan untuk dalam sesi pembelajaran, dan aktiviti itu perlulah menepati objektif pembelajaran. Seterusnya, kita akan masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Jadi, apakah itu PPPM? PPPM adalah salah satu struktur yang digunakan bagi menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara berdasarkan pencapaian lampau sistem pendidikan, di mana ia mempunyai 4 fasa pelaksanaan. Jadi, PPPM dilaksanakan yang melibatkan perubahan dalam kaedah pengajaran, penilaian dan pengurusan di sekolah. Hal ini juga mempercepatkan perubahan kaedah pelaksanaan program di sekolah. Yang pertama, fasa pelaksanaan PPPM ialah 3 gelombang. Yang kedua, 5 aspirasi dalam sistem pendidikan negara. Yang ketiga, 11 anjakan. Dan yang keenam ialah 6 aspirasi murid. Jadi, apakah 3 gelombang yang menjadi struktur dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Iaitu pada gelombang 1 yang berlaku pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2015, kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dan meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi. Di mana kualiti guru pada gelombang 1 ini haruslah difokuskan dan juga kepimpinan sekolah turut ditekankan dalam sistem pendidikan negara pada waktu sedemikian. Seterusnya, pada gelombang 2 yang berlaku pada tahun 2016 sehingga pada 2020, pergerakan kesemua 410,000 guru dan 10,000 pengetua ataupun guru besar kepada pakej kerjaya baru dan penstrukturan semula kementerian, di mana sistem pendidikan Malaysia distrukturkan kembali pada tahun 2016 hingga 2020. Akhir sekali, gelombang 3 yang berlaku pada tahun 2021 sehingga 2025, ia merupakan salah satu usaha untuk membangunkan sistem pengekalan kemajuan kendiri yang mampu untuk mencetuskan inovasi dan meningkatkan pencapaian yang lebih tinggi, di mana pada gelombang 3 ini, kaedah pengajaran secara inovasi dan juga kreatif turut ditekankan dalam era yang serba moden ini. Seterusnya, kita akan lihat 5 aspirasi pendidikan negara yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM. Yang pertama, terdapatnya akses kepada kejayaan, kualiti standard antarabangsa, ekuiti untuk semua murid,
memupuk perpaduan dalam kalangan murid, dan akhir sekali pelaksanaan berkecakapan tinggi. Aspirasi pendidikan Malaysia ataupun aspirasi pendidikan negara memfokuskan kepada akses kejayaan, di mana murid-murid berpeluang mendapatkan akses yang sama dalam pendidikan tanpa mengira latar belakang, kaum dan sebagainya. Hal ini kerana Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, sama ada Melayu, Cina, India ataupun lain-lain lagi. Jadi akses kepada pendidikan adalah sama rata dan juga adil tanpa mengira kaum, budaya maupun agama. Seterusnya, kualiti standard antarabangsa, di mana perbandingan sistem pendidikan negara kita dengan antarabangsa perlulah dilakukan supaya pendidikan di Malaysia seiring dengan pembangunan pendidikan antarabangsa. Hal ini supaya Malaysia dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara serantau yang maju dalam sistem pendidikan negara. Seterusnya, equity untuk semua murid, di mana murid-murid dalam sistem pendidikan negara mendapat hak yang sama dan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan juga jantina diketepikan, di mana pencapaian murid itu tidak melihat kepada jurang tersebut. Selain itu, aspirasi pendidikan negara juga memupuk perpaduan dalam kalangan murid, di mana sistem pendidikan yang seimbang dan juga adil untuk semua murid tanpa mengira kaum, budaya maupun agama. Akhir sekali, pelaksanaan berkecakapan tinggi dalam aspirasi pendidikan negara merujuk kepada sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan yang sedia ada. Selain itu, terdapat juga 11 anjakan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan yang berkualiti dan juga bertaraf antarabangsa kepada semua murid tanpa mengira kaum, budaya maupun agama. Anjakan yang kedua adalah untuk memastikan setiap murid menguasai bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Anjakan yang ketiga untuk melahirkan rakyat Malaysia dengan penghayatan nilai-nilai murni. Anjakan yang keempat adalah untuk transformasi keguruan sebagai profesi pilihan. Anjakan yang kelima adalah untuk memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di sekolah. Anjakan yang keenam adalah untuk mengupayai JPN, PPD dan juga sekolah untuk menyediakan peralatan khusus berasaskan keperluan. Yang ketujuh adalah untuk memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi TMK bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah. Yang ke-8 adalah untuk mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian. Yang seterusnya bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan juga sektor swasta secara meluas. Anjakan yang ke-10 adalah untuk memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap yang dilakukan. Dan yang terakhir, seterusnya, implikasi yang terdapat daripada aspirasi dan hal tuju pendidikan di negara kita. Yang pertama adalah implikasi terhadap sistem kurikulum, di mana terdapat juga transformasi kurikulum prasekolah yang berubah-ubah disebabkan oleh aspirasi dan hal tuju pendidikan. Tidak dilupakan juga bagi sekolah rendah dan juga sekolah menengah juga sistem kurikulum turut ditambah baik bagi memastikan sistem pendidikan di negara kita terus berkembang maju. Yang terakhir juga penambahbaikan kurikulum pendidikan khas, di mana kurikulum pendidikan khas diutamakan tanpa mengetepikan mereka yang kurang berkemampuan dalam segi pembelajaran. Seterusnya, implikasi terhadap murid berdasarkan aspirasi dan hala tuju pendidikan di negara kita. Yang pertama, persekitaran pembelajaran. Persekitaran pembelajaran bagi murid-murid menjadikan murid-murid lebih seronok dan juga aktif ketika belajar kerana terdapatnya aktiviti-aktiviti menarik yang dilakukan sewaktu sesi pengajaran. Contohnya permainan game ataupun aktiviti yang melibatkan pergerakan, di mana ia melatih murid-murid
untuk berfikir secara lebih aktif dan lebih menonjol sewaktu sesi pengajaran. Seterusnya, peluang pendidikan. Peluang pendidikan diberikan kepada semua murid secara saksama tanpa mengira kaum, budaya maupun agama. Seterusnya, murid-murid juga diketengahkan kemahiran berfikir di mana mereka melakukan pembelajaran yang berpusatkan pelajar dan guru hanya melakukan tugas sebagai pemudah caraan dan mendorong murid-murid untuk berfikir bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Seterusnya, bagi murid yang berkeperluan khas, mereka juga tidak diketepikan dan terdapatnya pembaharuan dalam segi kurikulum yang membantu mereka dalam segi persekolahan untuk menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran dipahami oleh mereka tanpa mereka berasa tersisih. Akhir sekali, implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan kepada murid adalah untuk melatih murid-murid mempunyai kemahiran memimpin, di mana murid-murid dapat dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan melatih mereka untuk memimpin bagi menyelesaikan sesuatu masalah dan memupuk semangat kerjasama dalam kalangan mereka. Seterusnya, implikasi terhadap guru berdasarkan aspirasi dan hala tuju pendidikan di negara kita, iaitu yang pertama, pengurusan pembelajaran dan pengajaran yang seimbang, di mana pengurusan rancangan pengajaran harian yang disediakan oleh guru-guru dapat membantu mereka bagi mencapai objektif pembelajaran di dalam kelas. Seterusnya, ia juga merujuk kepada pembangunan profesionalisme sebagai seorang guru, di mana guru-guru perlulah menunjukkan dedikasi sebagai seorang guru dengan mengajar murid-murid secara adil dan juga saksama tanpa mengira bangsa maupun kaum. Seterusnya, implikasi terhadap guru berdasarkan pendidikan ialah kemahiran teknologi, di mana guru-guru perlu meneroka dan mempelajari kaedah pengajaran secara digital agar dapat menarik perhatian murid-murid untuk melakukan sesi pembelajaran. Guru juga perlulah menjadi suri teladan, di mana mereka perlu menunjukkan etika dan contoh-contoh nilai murni yang baik di hadapan murid agar murid dapat menjadikan guru sebagai idola. Akhir sekali, guru juga perlulah mempunyai wawasan. Contohnya, setiap kali sesi pengajaran dan pembelajaran dilakukan, guru haruslah mempunyai wawasan bagi memastikan pembelajaran itu diakhiri dengan objektif pembelajaran itu dapat dicapai sewaktu setiap kali sesi pengajaran berlaku. Jadi, apakah konsep guru yang berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik ini adalah guru yang memiliki cinta dan juga dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan mereka. Mereka bukan hanya mengajar kerana tugas, tetapi dengan keikhlasan hati untuk memberikan ilmu bagi pembentukan individu dan juga masyarakat. Guru berjiwa pendidik ini juga memiliki keteladanan yang baik dan juga tinggi untuk dicontohi dari segi tingkah laku dan etika kepada murid-murid. Mereka juga perlulah memberikan sokongan positif dan membina keyakinan dalam diri murid agar dapat membantu murid-murid menyelesaikan masalah yang dihadapi. Akhir sekali, penutup bagi aspirasi dan hala tuju pendidikan di negara kita ialah aspirasi dan hala tuju pendidikan ini menjadi penyumbang utama dan untuk membentuk masyarakat yang berilmu. Pendidikan bukan sekadar proses untuk menerima ilmu pengetahuan, tetapi ia juga melibatkan pembentukan karakter, kepimpinan dan juga kreativiti individu. Sebagai penutup, kita perlu ingat bahawa pendidikan adalah tonggak kemajuan sesuatu bangsa. Dengan aspirasi yang tinggi dan juga hala tuju yang jelas, pendidikan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Hal ini mampu melahirkan generasi baharu yang cerdas, berdaya saing dan juga memiliki komitmen terhadap perubahan positif demi masa depan yang lebih baik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan serangkap pantun, iaitu
pergi ke taman memakai kebaya. Di tengah jalan ternampak kekasih. Inilah akhir pembentangan saya. Sekian dan terima kasih.